Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz Syafiq? Ustaz Hakim. InsyaAllah kita selesaikan bab puasa malam ni. Kemudian kita baca sekali lagi untuk bab i'tikaf. Sekali baca je. Dan terus kita masuk pada Al-Hajj wal Umrah. InsyaAllah lah. Habis bab Al-Hajj wal Umrah, kita akan masuk Al-Bay', InsyaAllah ta'ala. Boleh? Kita mula insyaAllah. Ustaz Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ataupun sekejap Okey. Kita tengok sikit ni. Ini Ustaz Amirul bagi ni. Nanti respon kan, dengar tak suara? Takut tak dengar suara. Boleh? InsyaAllah. Bismillah. Dengar suara tak? Bismillah. Dengar suara jelas? Cuba respon. Saya pakai mic ni. Speaker. Sedap sikit suara dengar. Jelas tak suara? Ke tak dengar? Tak ada orang respon. Suara ada tak suara? Tak ada orang respon ni. Ke tak dengar suara? As-saut wadih. Jelas. Baru keluar respon. Okey, insya-Allah nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dah sampai mubtilatus shaum. Persediaan untuk puasa kan insya-Allah. Mubtilatus shaumi 11. Perkara yang membatalkan salat. Dalam kitab kita sebut 11. Jadi perkara yang membatalkan solat ini sama, membatalkan puasa. Sama ada puasa tu wajib ataupun puasa sunat. Yang pertama ialah dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Ataupun kalau kita nak baca sekali dengan syarah Syekh Mustafa, ialah al-awwalu dukhulu ainin yumkinu al-ihtirazu anha ma'al amdi wal ilmi bit tahrim wal ikhtiyari ila ma yusamma jawfan. Min manfadhin maftuh urfan ay infitahan zahiran yudraku bil ain. Jadi perkara pertama yang membatalkan puasa ialah dukhulu ainin, masuknya ain. Ain ni zat. Air, nasi, buah dan sebagainya. Ubat. Masuknya ain itu, zat itu, bila kita sebut masuknya zat ke dalam sesuatu yang dinamakan sebagai jauf melalui rongga yang terbuka, maka kalau masuk tu sekadar asar. Asar ni apa? Kesan.
maka tidak batal puasa. Jadi kalau orang itu dia bau satu-satu makanan ke, minyak wangi ke apa, rih udara tu ataupun bau tu masuk sampai ke otak, kita sebut tak batal, sebab yang masuk tu bukan ain, malah sekadar al-athar. Tak. Begitu juga tidak batal kalau sekadar masuk itu rasa, bukan zat makanan. Ni contoh bagi apa ni? Contoh bagi kita gosok gigi tu lah. Lepas gosok gigi tak, kita berkomor. Lepas berkomor tu azan subuh. Ketika azan subuh tu, gigi kita masih ada berasa berangin. Tak, kadang-kadang rasa perisa oren, perisa tomato. Tak ada orang buat ubat gigi guna perisa tomato. Ala kulli hal, perisa tu ada, rasa tu ada, tapi zat tu dah tak ada lah. Kita bukan telan beruh gigi, kita bukan telan ubat gigi, boleh. Jadi tak batal, sebab yang kita telan tu sekadar al-zawq. Sekadar apa? Al-zawq, dan bukan al-madhuq. Sekadar asar, bukan al-ain. Okey. Dukhulu ainin tu pula mesti apa? Yumkinu al-ihtirazu anha. Itu termasuk dalam syarah lah. Jadi yumkinu al-ihtirazu anha ni ialah perkara-perkara yang kita boleh pelihara diri kita daripadanya. Contoh nasi depan mata. Kita nak makan boleh, tak makan pun boleh. Kita ambil, kita makan, batal puasa. Berbeza kalau perkara-perkara yang kita tak boleh nak jaga diri kita daripadanya. Contoh habuk di jalanan. Kita lalu satu tempat, habuk masuk, tertelan, tak batal. Ataupun kita sedut sampai ke batin kita punya hidung, tak batal. Ataupun kita ayak tepung. Bila ayak tepung, dia punya apa tu, gharbalah ad-daqiq, terbang-terbang masuk kita punya halqum ataupun masuk kita punya rongga dalam jauf, maka kita sebut tidak batal. Begitu juga air liur. Air liur ni ain lah, zat lah, tapi tak boleh kita nak pelihara daripada masuk dalam perut. Takkan setiap kali keluar liur kita nak buang, keluar liur kita nak buang, keluar liur kita nak buang. Sebab apa? Takut tak nak batal puasa. Tak. Jadi kita telan je lah, tak batal lah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Air liur tu mesti air liur sendiri, jangan liur orang. Dan juga air liur tu mesti bersih, tidak bercampur dengan najis, ataupun selain daripada najis. Contoh air liur tu bercampur dengan dakwat, kita telan, batal puasa. Air liur tu bercampur dengan najis, contoh darah gusi kan, kita telan air liur tu, batal puasa. Boleh? Itu pun kalau dalam kitab lain dia sebut apa? Kalau orang tu diuji dengan sakit sentiasa sakit gusi berdarah. Di sebahagian orang masuk Ramadan sebab jarang makan kan, jarang minum, tak makan tak minum sehari semalam tu, dia jadi berdarah gigi, gusi dia cepat berdarah. Tak. Jadi kalau setiap kali berdarah dia nak berbuang, lepas tu nak bersihkan, lepas tu nak buang, nak bersihkan, susahlah. Maka kalau orang yang sentiasa diuji dengan sakit tu, dia telan air liur yang ada darah tu, tidak ada masalah, tak batal. Tapi kalau orang jarang-jarang diuji, tak, dia kena buang air liur tu. Lepas tu kena basuh mulut dia dengan air mutlaq. Faham tak? Okey, syarat seterusnya, air liur, telan air liur tidak membatalkan puasa. Air liur tu mesti tidak keluar daripada ma'din. Ma'din ni mana? Mulut, lidah. Tu. Kalau dah keluar daripada ma'din, contoh air liur tu dah sampai kat bibir, kita pun batal puasa. Sebab apa? Dia dah keluar daripada ma'din, iaitu daripada mulut dan juga lidah. Tapi kalau macam ni, air liur ada ni kat lidah ni, kita pun dia keluar tak daripada mulut je ni, tapi kita tarik balik, kita lain, tu tak batal. Sebab apa? Dia masih duduk di atas lidah, di atas ma'din. Faham tu? Tu dia. Tu boleh. Kalau kita kumpul air liur dalam mulut, lepas tu telan, juga tidak membatalkan puasa lah. Jadi air liur yang kita telan itu, untuk tidak batal puasa mesti cukup beberapa syarat. Pertama, air liur sendiri, lepas tu mesti bersih, lepas tu tidak bercampur dengan sesuatu, lepas tu tidak keluar daripada ma'din. Boleh? Kemudian Syekh Mustafa sebut lagi, dukhulu ainin yumkinu al-ihtirazu anha ma'al amdi wal ilmi bit tahrim. Ma'al amdi
wal ilmi bit tahrim wal ikhtiyar. Nak batal puasa dengan masuknya sesuatu ke dalam rongga mesti apa? Mesti sengaja, bil amd. Jadi kalau kita terlupa, maka kita makan, tak batal puasa walaupun makan 3-4 pinggan. Campur Milo ais, teh ais tak batal. Wal ilmi, mesti kita tahu. Kalau seseorang tu jahil, contoh baru peluk Islam lah, jahil mesti jahil yang dimaaf, iaitu jahil yang baru peluk Islam ataupun jauh daripada ulama. Maka ketika itu kalau dia memasukkan sesuatu ke dalam batin, biasanya taklah makan dan minum. Makan dan minum ni orang makruf sangat dah, tak boleh buat waktu Ramadan. Masukkan sesuatu ke dalam rongga batin, hidung, telinga, boleh. Jadi contoh orang tu baru peluk Islam, tak ada belajar lagi bab ni. Kemudian dia masukkan sesuatu, dia kau telinga ke, kau hidung ke, sampai ke batin. Ketika itu kita sebut tak batal. Sebab apa? Sebab dia baru peluk Islam. Faham tu? Lepas tu wal ikhtiyar, nak batal mesti al ikhtiyar, ada pilihan sendirilah. Jadi kalau masuk sesuatu ke dalam rongga secara terpaksa, dipaksa, maka tidak batal puasa, tapi dengan apa tu, cukup syarat al ikhtiyar lah, syarat al ikrah. Syarat al ikrah. Okey, ada 4 syarat al ikrah. Okey, seterusnya Syekh sebut ila ma yusamma jaufan, masuknya ain ke dalam sesuatu yang dinamakan sebagai jauf. Ke dalam sesuatu yang dinamakan sebagai jauf. Ke atas tu saya sebut jauf ni contoh macam perut. Jauf ni ruang kosong. Jauf ni maksudnya ruang kosong. Perut ruang kosong. Dia jadi tak kosong tu sebab ada najis, sebab ada apa? Ta'am. Tapi kalau kita keluarkan ta'am, makanan, ataupun kita keluarkan juga najis, maka dia akan jadi kosong. Wal bal'um, bal'um ke bul'um, Allah alam. Bul'um ni saya tengok dalam Google, maksud dia apa? Yang hujung ni, kat dalam tu ada gambar, saya share dalam grup tu. Wal mari, mari. Apa mari? Urat merih itulah. Kemudian batinul uzun, batin telinga. Jadi kalau kita korek sekadar ni tak batal, sebab dia tak sampai ke batin. Nak batal mesti korek guna apa? Ketembat tu, sampai ke dalam tu, baru batal. Wal ihlil, ihlil ni tempat apa? Batin bagi dada wanita, dan juga batin bagi kemaluan. Kalau seseorang tu apa nama, masukkan jarum ke dalam kemaluan dia, dalam lubang kemaluan tu, tempat keluar air kencing tu, tak, maka batal. Wad dubur, itu juga dianggap sebagai jauf. Kemudian wa ma la yajibu ghusluhu fil istinja' min farjil mar'ah, bahagian yang tak wajib dibasuh ketika istinja' daripada faraj wanita. Perempuan bila dia kencing, dia kencing, dia wajib basuhlah kemaluan dia tu. Nak basuh sekadar mana? Sekadar yang terzahir ketika mana dia duduk bercangkung. Yang tu. Jadi kalau sesuatu tu masuk lebih dalam daripada tu, lebih dalam daripada anggota yang luar tu, daripada tempat yang kelihatan ketika mana perempuan tu duduk bercangkung, maka kita sebut batal puasa dia. Kalau sekadar luar saja, maka tidak batal, sebab dia anggap sebagai anggota zahir lagi, bukan batin. Lepas tu batinul dimag, otak kita ni. Jadi kita ada tempurung, apa tu, tempurung kepala. Tak? Adakah dia namakan sebagai jauf? Sekali pandang bukan jauf lah, sebab apa? Dalam tu ada otak, jadi terisi dengan sesuatu. Tapi kalau kita buang otak tu, maka dia kosong. Boleh. Jadi sebab tu saya sebut tadi, jauf ni maknanya apa? Satu perkara yang apa? Satu perkara yang kosong, yang tidak ada apa-apa di dalam. Sama ada memang tidak ada sungguh, ataupun dia ada sesuatu yang mana kalau kita buang dia jadi kosong, macam otak. Tu. Dan juga macam apa? Perut tadi, dia berbeza kalau okey, selesai situ. Boleh. Jadi mesti masuk satu perkara yang dinamakan sebagai ain ke dalam jauf. Jadi kalau masuk ke tempat yang bukan jauf, maka tak batal. Contoh kita punya kaki, tak, kita ada apa? Tulang kan? Tulang kaki. Tulang kaki dalam tu ada sumsum. Boleh? Pernah makan sumsum ni apa? Sumsum lembu, sumsum apa nama?
kambing, kaki kambing tu, dalam tu kan ada putih-putih kan yang orang seduk tu, straw tu. Dah, banyak kolesterol tu. Okey. Yang tu kalau sesuatu masuk sampai ke tahap masuk ke sumsum tu masih tak batal. Sebab apa? Tak dinamakan sebagai jauf. Ataupun masuk ke daging. Kita cocok sampai ke ni, cocok sini. Vaksin. Booster. Batal tak puasa? Tak batal lah. Sebab masuk laham, masuk ikut laham. Giabok, kita panggil giabok. Okey, begitu juga tadilah. Kalau sekadar air itu berada di luar faras wanita, maknanya tempat yang kelihatan ketika mana perempuan duduk cangkung, kadar tu je. Yang tu tak batal puasa dia. Okey, lepas tu Syekh sebut apa? Syekh sebut dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Masuknya sesuatu ke dalam ke dalam sesuatu yang dinamakan sebagai jauf melalui manfadh, rongga. Manfadh tu rongga. Maftuh yang terbuka urufan. Infitahan zahiran yudraku bil ain. Terbuka tu pula mesti terbuka yang jelas, yang boleh dilihat oleh mata kepala. Syekh akan sebut lepas ni. Jadi bila kita sebut mesti masuk melalui manfadh maftuh, maka apa-apa yang masuk melalui bukan manfadh maftuh tak batal lah. Sebab tu kalau kita letak ubat dekat kita punya tangan kan, ubat tu lama-lama dia hilang. Lepas tu kita punya sakit tangan, lenguh tangan lega. Ubat dah masuk dalam dah. Masuk apa dalam urat-urat lengan tangan ni. Jadi masuk ke dalam. Tak, tapi melalui apa? Melalui manfadh ghairu maftuh. Rongga yang tidak terbuka. Kalau kita sebut liang rongga terbuka sekalipun, kita sebut tak batal juga. Sebab terbuka tu bukan terbuka yang jelas, yang boleh dilihat oleh mata. Mana nampak lubang rongga tu, liang rongga tu. Boleh. Berbeza hidung, boleh nampak hidung, mulut, telinga boleh nampak. Jadi kalau kita orang bercelak, lepas tu celak tu rasa kat ni halkum, batal tak batal? Sebab apa? Celak tu masuk melalui ain. Dan ain ni bukan manfadh yang maftuh. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, ain iaitu mata bukan manfadh yang maftuh. Jadi tak batal lah. Ataupun mungkin manfadh yang maftuh tapi dia tidak apa, infitahan zahir. Dia tidak jelas bukaan dia. Begitu, maka tak batal. Kemudian Syekh Mustafa bawa sikit masalah apa? Kita ambil suntikan je lah. Tak suntik. Ni kalau dalam takhirat yang saya baca bawah ni, boleh tengok lah, habis dah. Bab iktikaf pun dah habis, boleh dengar. Supaya bila kita tu bab puasa ni, bab puasa tak, jadi ingatan tu lebih kuat lah. Dan ilmu tu pelbagai. Tak faham sini, faham sana, tak faham sana, faham sini. Jadi boleh dengar di YouTube ataupun di Facebook boleh dengar. Sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil tunggu bini masak. Okey. Mana tadi? Tu dia. Hilang dah. Jadi kalau kita ambil suntikan, batal tak puasa kita? Kita ambil suntikan pada siang bulan Ramadan. Kita sebut tak batal. Sekalipun suntikan tu mughazziyan, sekalipun suntikan tu ada cecair-cecair yang boleh mengenyangkan perut kita. Tu. Dan sama ada suntikan tu melalui otot daging ni lah. Tempat-tempat otot ni, punggung ke apa, ataupun melalui urat. Tak batal. Tak batal. Sebab apa tak batal? Pertama kita sebut kalau kita cocok ikut punggung ataupun dekat peha kita ataupun tempat-tempat yang banyak isi tu, maka masuk sesuatu, kalaulah kita sebut masuk ke dalam rongga sekalipun, tapi bukan melalui manfadh yang maftuh. Ini bukan manfadh yang maftuh ni. Boleh. Peha kita, punggung, itu bukan manfadh yang maftuh, bukan rongga yang terbuka. Jadi kalaulah kita sebut masuk ke dalam jauf, tapi tetap tak batal. Sebab apa? Disuntik pada tempat yang bukan manfadh yang maftuh. Okay, Ustaz, kalau guna ni urat kan manfadh maftuh. Saya sebut sini bukan. Urat ni bukan manfadh yang maftuh.
Dia macam sumsum tadi. Kita sebut tadi tulang kan, dalam tu ada sumsum. Jadi kalau buang sumsum tu kosong. Disebut oleh fuqaha bukan manfaz maftuh. Mana kalau dicocok sampai ke peringkat sumsum tu tak batal puasa. Jadi di sini pun sama. Tak batal juga. Sebab apa? Darah tu seperti sumsum tu. Jadi dia bukan manfaz maftuh, maka tak batal. Kalaulah kita ambil iktibar, kalaulah kita terima, terima ni tanazulan lah. Kita katakan urat berurat ni sebagai manfaz maftuh. Sebagai jauh. Silap tadi. Kalau ikut urat tak batal sebab apa? Sebab dia bukan jauh. Bukan jauh. Jadi masuk daripada luar ain, iaitu cecair ubat tu, ke urat. Urat tu bukan jauh, maka tak batal lah. Sebab kita sebut nak batal mesti masuk daripada manfaz yang maftuh ke dalam jauh. Urat bukan jauh. Okey, kalau kita kata terimalah, kita terima, kita sebut urat tu jauh. Urat tu jauh. Juga tak batal kerana apa? Sekalipun urat tu jauh tapi masuk tu bukan melalui manfaz yang maftuh. Mana ada lubang kat sini? Tak. Mana ada lubang? Tak boleh dilihat. Ada mata kasar. Dan kalau kita buat lubang sekalipun, bila telah buat lubang tu, kita tarik sahaja jarum tu, terus dia tertutup lubang tu. Dia berbeza dengan hidung ni. Hidung tu buka sampai ke bila-bila, telinga sama. Boleh. Kalau cucuk direct melalui perut, batal ke Ustaz? Kalau masuk ke perut, batal. Mana kalau cocok tu, ni mungkin tak berlaku lah Ustaz Amirul. Awak lebih tahulah, awak doktor. Kalau kita cocok jarum tu terus masuk ke perut, tu batal. Sebab tu fuqaha sebut kalau seseorang tu ambil pisau, dia tusuk perut dia. Kalau masuk betul ke perut pisau tu, batal lah. Sebab apa kita sebut perut tadi jauh yang maftuh. Jauh, sebagai jauh. Perut ialah jauh. Lepas tu Ustaz ni bukan perut ni bukan manfaz maftuh. Jadi pisau tu masuk melalui manfaz yang ghair maftuh. Kita sebut dia bukan manfaz maftuh ni bukan mesti yang asli walaupun yang dibuat. Ni perut kita memang kosong, tak ada lubang. Tapi bila kita tebuk, dia ada lubang. Jadi masuknya pisau itu melalui lubang, iaitu melalui manfaz yang maftuh, yang baru kita buat. Sebab tu kalau kita tusuk sesuatu ke kepala kita, masuk ke otak, batal. Walaupun ni bukan manfaz yang maftuh. Tapi kita buat manfaz tu, kita buat bukaan tu, kita buat rongga tu, bukaan tu kita buat, sehingga masuk ke dalam jauh, batal. Jadi kita faham manfaz yang maftuh ni sama ada dibuat atau memang asli. Memang asli perut, ni hidung nama dia. Hidung, mulut, telinga. Kalau yang dibuat macam tadi, seseorang tu tusuk badan dia sendiri sampai ke perut, tak, tu. Jadi kalau jarum tu terus sampai ke perut, batal lah. Tapi kalau sekadar luar sahaja, bahagian lemuk sahaja, jarum tu masuk, kemudian ubat tu tersebar ke dalam jauh ke, tak jauh ke, tak batal. Sebab apa? Bila Syekh sebut sini, bal mahallul ibrah yang sadu bi mujarradi izalatiha. Tempat yang kita cocok tu, semata-mata kita cabut sahaja apa? Jarum tu ada tertutup. Jadi dia tidak seperti pisau tadi. Bila kita tusuk, kita cabut pisau, lubang tu masih wujud. Sebab tu batal. Wallahu a'lam. Sebab itulah jadi khilaf lah. Jadi khilaf. Masalah ni khilafiyah lah. Kalau apa ni, suntik ni, ada kata kalau suntik, boleh tengoklah, saya dah terang dalam tu, dalam apa nama kitab dia, At-Takhirat As-Sadidah. Yang kedua, boleh faham tak? Tadi syarat nak batal puasa, yang pertama ni apa? Masuknya sesuatu ke dalam jauh melalui manfaz yang maftuh. Faham tu? Dengan syarat-syarat yang lain tadilah. Kemudian yang kedua, wal qai'u. Wal qai'u ni maknanya al-istiqa'ah, sengaja muntah, bukan muntah. Termuntah tak batal. Melainkan kalau termuntah, lepas tu mulut kita tu kita telan, air liur yang ada kat mulut, batal lah. Sebab apa? Bila muntah, mulut jadi najis.
Bila mulut jadi najis, air liur yang bercampur dengan najis lah. Kita telan air liur tu batal lah puasa. Tak. Jadi batal sebab bukan sebab al-qaid, tapi sebab telan najis ke dalam perut. Jadi al-qaid kat sini maksudnya ialah apa? Al-istiqa'ah, sengaja muntah. Sengaja bau benda-benda busuk sehingga muntah. Sengaja main dia punya apa atas ni ke? Bagi geli, lepas tu muntah. Tak sengaja muntah. Maka batal puasa. Tu pun mesti apa? Ma'al ilmi bit tahrim wal ikhtiyar. Mesti dia tahu hukumnya haram dan juga pilihan sendirilah dia buat muntah tu. Kalau tak batal. Ataupun dipaksa. Dipaksa untuk muntah, dia pun muntah, tak batal. Yang ketiga al-jima'. Al-jima' bersetubuh lah. Batal puasa bila? Bila cukup beberapa syarat. Kita baca saya sebut dalam syarah, amdan ma'al ilmi bit tahrimi wal ikhtiyar wa huwa idkhalul hasyafah kulliha aw qadriha min faqidiha fi farjin asli walau duburan aw farja bahimah walau bihailin sakhin walau lam yahsul inzal hayyan kana al-mautu aw mayitan. Jadi jima' membatalkan puasa, tapi jima' yang sengaja boleh. Jima' yang sengaja, faham tak? Kalau tak sengaja jima', contohnya apa? Suami duduk bawah, tak tengah tidur, tiba-tiba isteri naik ke atas, tak sengaja tu, ada orang naik atas dia, maka suami tu tak batal puasa. Sebab apa? Sebab tidak ada sengaja, tidak ada idkhal, perbuatan memasukkan tu, malah dimasukkan. Dia tak sedar, dia sedang tidur, tak batal. Isteri batal lah, boleh. Lepas tu mesti nak batal tu mesti apa? Masuk seluruh hasyafah. Suami nak batal puasa dengan jima' mesti masuk seluruh kepala zakar. Jadi kalau masuk sebahagian sahaja kepala zakar, tak batal puasa. Melainkan kalau apa? Masuk sebahagian kepala zakar dan keluar air mani, itu batal lah. Tapi bukan batal sebab jima' tu, sebab keluar air mani, sebab mubasyarah dan keluar air mani. Boleh? Kenapa kita tak cakap dia batal sebab jima'? Sebab jima' ni mesti masuk keseluruhan hasyafah. Dia baru masuk separuh, maka tak batal lah. Lepas tu, kalau keluar air mani baru batal. Boleh? Cumanya kat sini kena ingatlah, suami memasukkan sebahagian kepala zakar. Suami tak batal sebab belum nama jima'. Melainkan kalau suami inzal, keluar air mani. Isteri batal lah, isteri batal. Sebab apa? Isteri batal bukan atas nama jima', tapi atas nama tadi dukhulu ainin ma yusamma jawfan mimman fadhi maftuh. Jadi sekarang ni dah masuk ain, iaitu kepala zakar suami ke dalam farash isteri. Batal. Tapi batal bukan atas nama jima'. Atas nama apa? Atas nama tadi dukhulu ainin. Suami tak batal sebab apa? Suami belum jima'. Nak dikatakan jima' mesti masuk keseluruhan hasyafah. Selesai. Yang keempat, khurujul mani. Keluar air mani tanpa jima'. Keluar air mani tanpa jima'. Jadi tadi jima' sekalipun tak keluar air mani, batal. Maknanya masuk kepala zakar dalam mana-mana farash, tak, maka batal. Yang keempat ni keluar air mani. Keluar air mani sekalipun bukan dengan cara jima'. Syekh Mustafa tulis kat situ apa? Keluar air mani ni membatalkan puasa sama ada dengan istimna'. Istimna' ni sengaja pisah keluarkan air mani. Ada niat nak keluarkan air mani. Tak? Tu. Ada niat nak keluarkan air mani. Sama ada dengan cara yang halal ataupun haram. Suami isteri boleh. Suami suruh isteri keluarkan air mani dengan tangan, dia boleh. Dan sebaliknya, tidak ada masalah. Kalau bulan selain Ramadan lah. Kalau bulan Ramadan, haram. Tak? Jadi kalau kita pandang pada sudut bukan bulan Ramadan, maka dia halal, boleh dibuat. Tapi kalau dibuat pada bulan Ramadan, haram. Dan kalau buat sungguh, tak, suami keluar air mani sebab isteri guna tangan, maka suami batal puasa. Sebab apa? Tu istimna', sengaja pisah keluarkan air mani. Istimna' ni tahu apa dia? Qasdu ikhrajil mani, qasad nak keluarkan air mani.
Dia peluk isteri dia dengan niat nak keluarkan air mani. Lepas tu keluar air mani sungguh, batal. Dia tengok, niat dia tengok benda-benda tak elok tu, niat dia nak keluarkan air mani. Lepas tu keluar air mani sungguh, batal. Dia sentuh tangan isteri dia dengan nafsu dan niat nak keluarkan air mani. Tiba-tiba keluar air mani sungguh, batal. Boleh. Istimna dia apa? Niat nak keluarkan air mani, keinginan nak keluarkan air mani. Dengan cara apa sekalipun, bila ada qasdu ikhrajil mani, batal puasa. Kalau keluar air mani sungguh lah. Kalau tak keluar, tak batal. Tak. Yang kedua, ni kesempurnaan matan ni, khurujul mani bi mubasyarah bi syahwah. Keluar air mani yang membatalkan puasa yang kedua ialah kalau wujudnya mubasyarah. Yang ni yang kedua ni, bi mubasyaratin bi syahwah ni, yang ni tidak ada qasak keluarkan air mani. Dia pegang ke dia tak pegang ke ni, dia tidak ada niat nak keluarkan air mani, tapi keluar air mani. Tu bukan istimna. Istimna saya sebut dah tadi. Apa cara sekalipun, celah mana sekalipun batal. Kalau kamu niat nak keluar air mani, lepas tu keluar air mani sungguh. Dengan apa cara sekalipun. Pandang dinding. Niat nak puaskan nafsu, lepas tu niat nak keluarkan air mani. Keluar air mani, batal puasa. Boleh? Perkara kedua yang membatalkan air mani pula. Dah. Membatalkan puasa apa dia? Bi mubasyaratin bi syahwah. Kalau ada mubasyarah dengan syahwat. Sentuh dengan syahwat. Yang ni kita bacalah apa yang Syekh Mustafa tulis kat bawah tu, mudah je. Falhasilu, kesimpulan. Kesimpulan. Kita ada dua lah bahagian. Yang pertama, kalau seseorang tu sentuh satu perkara yang yushtaha tab'an, yang diminati secara tabiat, tanpa niat nak keluarkan air mani. Sebab kalau niat nak keluarkan air mani tadilah istimna tadi. Bi an qasada al-ladzah faqat. Jadi dia sentuh, yang pertama ni dia sentuh satu perkara yang memang diminati oleh nafsu yang selamat, diminati oleh tabiat manusia biasa. Kita lelaki ni minat perempuan lah. Tak? Boleh. Sama ada perempuan tu apa dia, orang yang halal bagi kita ataupun tak halal bagi kita, mahram kita ataupun tak mahram kita, bila sebut perempuan ni, lelaki dia nak. Sebab tu berlakunya hubungan sumber mahram dan sebagainya tu. Sebab nafsu lelaki memang cenderung kepada perempuan. Tak? Tu. Boleh. Jadi kat sini, seseorang tu sentuh satu perkara yang diminati, perempuan lah. Tak kisahlah perempuan tu mahram ke tak mahram ke apa, dia akan datang perincian dia. Dengan niat apa? Dengan niat nak ambil kesedapan, tapi tidak ada niat nak keluarkan air mani. Tidak ada niat nak keluarkan air mani. Sebab kalau ada niat nak keluarkan air mani, tak dia akan jadi istimna. Saya ulang banyak kali supaya jelas. Jangan tukar istimna dengan bawah ni. Maka ketika itu ada perincian, ada dua perincian. Yang pertama, kalau yang disentuh tu bukan mahram, dia tu mushtaha tab'an, satu perkara yang diminati lah. Cumanya dia tu bukan mahram. Siapa bukan mahram? Isteri kita bukan mahram kita. Sebab tu kita boleh kahwin dengan dia. Ataupun orang asing, nak bakal isteri kedua, ketiga, keempat. Boleh. Ketika itu nak batal puasa, disyaratkan, nak batal puasa dengan sebab keluar air mani, mesti cukup berapa syarat? Dua syarat. Pertama, tanpa berlapik. Yang kedua, syaratnya satu je, mesti tanpa berlapik. Mesti tanpa berlapik. Sekalipun tak ada syahwat. Sekalipun tidak ada syahwat. Mudah je benda ni, tengok ni. Zaid menyentuh isteri dia. Okey, isteri ni seorang perempuan kan? Jadi satu perkara yang mushtaha tab'an. Okey. Kemudian Zaid tu, isteri tu pula dengan Zaid ghaira mahram, bukan mahram. Sebab tu dia boleh kahwin tu dan jadi isteri dia sekarang. Macam mana Zaid nak membatalkan puasa dia dengan sentuh isteri dia? Caranya ialah sentuh tanpa berlapik. Sentuh tanpa berlapik. Bila sentuh tanpa berlapik, kemudian keluar air mani, maka batal puasa dia. Sekalipun tidak ada syahwat. Sekalipun tidak ada syahwat. Ustaz, kalau dia sentuh berlapik tak batal, sekalipun dengan syahwat. Boleh? Ada sentuh bini dia gerak ni, sentuh bini. Tak, tapi berlapik. Bini dia pakai baju, dia pun pakai baju. Keluar air mani tak batal.
selagi mana tidak ada istimna tadi. Kalau dia niat dia berguling-guling dengan bini dia dalam keadaan pakai baju, dua-dua pakai baju, niat nak keluar air mani batal puasa. Kalau keluar air mani sungguh. Sebab dia masuk al-istimna tadi. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, orang yang kita sentuh tu bukan mahram. Orang yang disentuh tu mahram. Contoh Zaid sentuh satu perkara yang mustahil tab'an, iaitu perempuan. Tak. Sentuh tu pula seorang perempuan yang mahram dengan dia. Mak dia, kakak dia, adik dia, anak susuan dia, adik susuan dia. Benda lagi. Mak susuan dia ikutlah. Ayah mak mertua dia. Sama ada mahram binasab, musaharah ataupun radha'. Maka nak batal puasa, dua syarat. Pertama, mesti bersentuh tanpa lapik. Nak batal puasa dengan keluar air mani, mesti tanpa berlapik. Yang kedua apa? Mesti dengan syahwat. Jadi Zaid sentuh mak dia. Contoh, Zaid sentuh mak dia. Dia sentuh tu dalam keadaan tidak berlapik, kulit bertemu kulit dan bersyahwat. Tiba-tiba keluar air mani, batal puasa. Gugur satu syarat. Contoh dia sentuh mak dia dalam keadaan apa? Berlapik. Dan dengan nafsu, tak batal. Sebab apa? Berlapik. Ataupun tak berlapik tapi tanpa syahwat, kemudian keluar air mani, tak batal juga. Mesti cukup dua syarat. Faham tak? Tu yang pertama. Yang kedua, tadi dua kan, sentuh benda yang mustahil tab'an. Yang kedua, kita sentuh benda yang ghairu mustahil tab'an. Contoh apa? Amrat. Amrat ni tahu tak? Amrat ni orang yang muka comel lah, budak lelaki yang muka comel. Muka macam perempuan. Anggota yang terpisah daripada tubuh badan, anggota perempuan ke anggota lelaki ke? Tak. Ni barang-barang, benda-benda yang kita tak ada nafsu pun. Kita nafsu dengan perempuan je. Kalau lelaki ni, perempuan nafsu dengan lelaki. Tak. Mak jambu boleh kot. Amrat ni orang yang apa? Orang comel, orang handsome, kacak. Kadang janggut pun tak ada, misai pun tak ada, muka putih melepak. Macam perempuan sungguh. Orang tengok. Naik gerang, naik. Boleh. Ataupun udhun munfasil, anggota yang terpisah daripada tubuh badan. Yang ni kita sebut apa? Tak batal puasa kalau seseorang sentuh walaupun keluar air mani, walaupun disentuh dengan syahwat dan juga dengan berlapik. Dengan tanpa lapik. Maknanya kalau benda yang ghairu mustahil tab'an, contoh Zaid jumpa tangan perempuan, dia sentuh tu dalam keadaan bersyahwat, dalam keadaan tidak berlapik, lepas tu keluar air mani, tak batal walaupun bersyahwat, walaupun tanpa lapik, tak batal. Boleh. Selagi mana tidak ada apa qasad nak keluarkan air mani. Kalau ada qasad nak keluarkan air mani, dah jadi istimna, batal. Kalau keluar air mani sungguhlah. Boleh. Opa apa tu? Tak kenal saya siapa dia opa kok. Korea ni. Orang mana? Opa Korea, siapa dia? Okey, jadi bila kita faham yang tadi, kita boleh katakan apa? Kalau tengok sesuatu, fikir benda-benda yang tak elok, benda-benda lucah ni, ataupun bermimpi, keluar, lepas tu keluar air mani, batal puasa? Tak batal. Tak apa? Batal. Boleh. Itu pun selagi mana apa? Selagi mana tengok dan fikir tu bukan tujuan nak keluarkan air mani. Kalau tujuan nak keluarkan air mani, jadi istimna, batal. Dan juga selagi mana tidak apa? Tidak diketahui oleh seseorang tu, dengan tengok dan lihat tu akan keluar air mani. Kalau orang tu tahu dah, aku ni kalau tengok ni keluar air mani, tengok keluar air mani, batal. Ataupun dia tengok berulang kali. Mana tengok sekali, lepas tu dia pun paling tempat lain, buat benda kerja lain, tengok lagi, lepas tu tengok lagi, berkali-kali. Jadi bila tengok berkali-kali tu, ataupun fikir berkali-kali benda tak elok, itu seperti apa? Dia tu seperti fi makna talabi nuzulil mani. Dia seolah-olah macam istimna. Tengok sekali tak adil, tengok sekali dua kali tak puas, tiga kali tak puas, empat kali tak puas. Jadi dia nak sampai satu peringkat keluar air mani lah tu. Jadi seolah-olah dia nak keluarkan air mani. Jadi kalau berulang kali tengok, kemudian keluar juga air mani, maka batal. Boleh. Faham tak? Jangan bab tengok dengan bab fikir ni.
Sebab tengok fikir, ihtilam tu selesai dah. Kalau mimpi memang tak batal dah. Tak, tapi tengok dengan fikir ni. Tengok dengan fikir kita sebut ada beberapa keadaan. Kalau orang tu tahu, kalau aku tengok keluar air mani. Tengok sungguh, keluar air mani sungguh batal. Satu. Yang kedua, orang tu tengok dengan niat nak keluarkan air mani. Lepas tu tengok dan keluar air mani, batal. Yang ketiga, tengok sekali tak puas, tengok dua kali tak puas, tengok tiga kali tak puas. Berulang-ulang tengok. Bila berulang-ulang tengok, itu seolah-olah dia nak keluarkan air mani dia. Bila tengok kali keempat, tiba-tiba keluar air mani, batal. Yang tak batal satu. Bila? Tengok sekali, tak dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak ada niat nak keluarkan air mani, tapi keluar air mani. Tengok sekali tu, rasa gerang lain macam. Kadang-kadang orang yang jaga diri elok-elok ni, tak, dia tak boleh tengok benda lagu tu. Dia sensitif. Dia terjaga dengan baik kan. Jadi dia tengok keluar air mani. Sebab jarang jumpa. Sebab tu orang barat ni dia tak kisah, dia tak kisah perempuan telanjang depan dia ke, pakai skirt saja ke, dia tak cara dah. Biasa dah tempat dia. Kita yang jadi lain macam ni sebab kita jaga. Kita jaga pandangan, kita jaga aurat kita jaga tu. Orang masyarakat kita pun jaga walaupun makin hari makin teruk. Tapi tak ada sampai peringkat orang barat ni. Jadi bila kita jarang tengok, bila kita jumpa sekali, perasaan tu lain lah. Dan keseronokan ada kat situ lah. Macam aircon. Orang jarang masuk aircon. Sekali masuk aircon, saya seronok lah. Orang yang jarang masuk rumah yang besar, selesa, sekali masuk hotel, dia rasa seronok. Tapi kalau tiap-tiap hari pergi hotel, dia tak rasa benda dah. Tu. Jadi semua sekali tu, yang belakang-belakang tu, nak batal apa? Mesti ma'al amri wal ikhtiyar wal ilmi bit tahrim fil kull. Sebagaimana maknalah, sebagaimana maklum. Jadi maksudnya sesuatu ain, lepas tu jima', lepas tu qai, istiqa'ah tu, lepas tu inzal tu. Semua tu batal puasa kalau apa? Ada al-amdi wal ikhtiyar wal ilmi bit tahrim fil kulli. Faham tak? Perkara yang kelima yang membatalkan puasa, kena ulang kaji baliklah lepas ni. Perkara yang kelima yang membatalkan puasa, gila walaupun sekejap. Walaupun tidak sengaja gila. Tengah hari makan ubat gila, sengaja gila walaupun sekejap, batal. Tengah hari tu tiba-tiba tak tahu dengan gila. Gila dalam 5 minit, lepas tu sembuh balik. Kita sebut batal puasa dia. Yang ke-7 dan ke-8, yang ke-6 yang ke-7, as-sukru wal ighma in ta'adda bihima walau lahzatan. Pengsan ataupun mabuk kalau sengaja. Sengaja makan ubat pengsan, sengaja mabuk, sengaja minum arak. Ustaz, macam mana gambaran dia Ustaz? Kalau minum arak ni tengah hari memang batal sebab minum arak. Tak, gambaran dia gini. Dia minum arak sebelum subuh. Sahur dengan arak. Dia niat puasa, sahur dengan arak. Tak, lepas tu dia koma. Lepas tu masuk subuh bengong gitu. Walaupun sekejap mabuk, batal. Boleh? Itu gambaran dia. Wal irma' samalah. Irma' ni mungkin makan ubat pensan apa tu, ambil bius sebelum subuh. Sengaja ambil ubat bius. Tak tahan hidup penuh dengan kesusahan, ujian di dunia ni. Memang banyak ujian lah. Tapi kita ada iman, banjir ke apa semua pun kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak sangat ujian 2-3 tahun ni lah, tahun lepas akan datang, Allah alam lah macam mana. Banjir macam-macam lah. Tengok buku sihat. Ala kulli hal, kalau sengaja, ada sahaja niat sengaja tu, sengaja nak pengsan, sengaja nak gila, batal. Walaupun gila pengsan tu sekejap. Ini pandangan Imam Ibn Hajar. Adapun Imam Ramli, au amma jami'an nahar. Tu. Au amma jami'an nahar, itu pandangan Imam Ramli. Apa dia pandangan Imam Ramli? Kalau atau tu dia nak sebut pandangan Imam Ramli tu. Atau gila dan mabuk tu berlaku sepanjang hari, iaitu sebelum subuh, lepas subuh sampai ke maghrib, mabuk ataupun gila. Maka membatalkan puasa sekalipun apa? Sekalipun tak sengaja. Contohlah dia sahur minum air. Ingatkan air apa? Air anggur, minum. Rupanya arak. Member khianat contoh. Tak sengaja. Tapi sebab banyak dia minum tu, maka daripada subuh sampai ke maghrib mabuk. Kita sebut batal. Sekalipun tak sengaja je, sekalipun tak sengaja. Sebab apa? Amma jami'an nahar. Sebab kamu mabuk sepanjang hari. kamu gila sepanjang hari. Jadi di sisi Imam Ramli, dia tengok pada sudut apa? Amma jami'an nahar.
sekalipun tidak sengaja. Imam Ibn Hajar tengok sengaja. Sengaja je batal walaupun sekejap. Jadi kesimpulan dia mudah je, ada 4 kesimpulan. Yang pertama kita sebut, kalau tak sengaja mabuk dan juga tak sengaja yang pertama, kalau tak sengaja mabuk dalam masa yang sama, mabuk tu tidak sehari semalam. Tak sengaja mabuk apa? Tak adalah. Gambaran dia minum air tu ingatkan air biasa, minum-minum rupanya air arak. Tak, masuk subuh dengan bengong mabuk tu. Pukul 8 pagi segar molek dah, sihat dah. Tak mabuk dah. Maka mabuk dia tu tak sepanjang hari. Bukan daripada subuh sampai maghrib. Itu satu. Yang kedua tak sengaja. Betul? Yang ni ittifaq mengatakan tak batal. Imam Ramli, Imam Ibn Hajar sebut tak batal. Sebab tak sengaja dan juga lam ya'umma jami'an nahar. Satu. Yang kedua, kalau sengaja dalam masa yang sama istaghraqa jami'an nahar. Sengaja minum air arak. 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Tak, pagi tak boleh minum dah nak puasa. Dia minum awal-awal. Lepas dia minum tu mabuk. Mabuk sampai bila? Daripada subuh tu sampai ke maghrib. Kita sebut terkumpul 2 benda. Sengaja mabuk, lepas tu mabuk sepanjang hari. Yang tu aftar bil ittifaq. Batal puasa secara ittifaq. Tidak ada khilaf juga. Yang khilaf apa? Yang khilaf ialah tadilah. Wa in ta'adda bi ahadihima, sengaja, kalau sengaja mabuk. Tapi tidak ya'umma jami'an nahar. Sengaja minum arak. Sampai pukul 9 mabuk. Pukul 9 sampai ke maghrib, sihat molek dah. Imam Ibn Hajar, disebabkan dia ambil iktibar pada sudut ta'adi ataupun tidak ta'adi, Imam Ibn Hajar sebut batal. Sebab apa? Ada sengaja minum tak? Sengaja batal. Sekalipun tak mabuk sepanjang hari. Imam Ramli sebut apa? Imam Ramli sebut tidak batal. Sebab Imam Ramli apa? Dia pandang pada sudut istighraq jami'an nahar. Sekalipun kamu sengaja, tapi mabuk tu sehari semalam ke tak? Tidak, maka tak batal. Faham tak? Ni bagus. Kita ni bagus sangatlah. Mudahkan kita. Jazahullahu anil muallifi khaira. Allah Rabbi. Kalau nak tengok rakaman Syekh, tengok di Indonesia punya Ruwak Indonesia YouTube. Tu. Kalau doktor yang tu bukan, yang tu dipaksa. Kita tak nak pun. Dipaksa. Sakit tu bukan kita nak. Allah Ta'ala apa tu? Bagi. Lepas tu kita pergi hospital. Hospital kata, guna kita. Nak kena bedah ni. Kita pun tak nak kena bedah, tapi terpaksa untuk jaga kesihatan. Terpaksa ni bukan mesti ada senapan kat sini, tak. Terpaksa sini maksudnya kita tak nak pun benda tu. Maknanya kalau kita sihat molek, tak ada pergi pasal-pasal, tidak, taklah tiba-tiba kita pergi jumpa doktor. Ubat bius sikit, tak ada. Kita dibius oleh doktor tu memang kita tak nak. Cuma sebab tu je cara kita nak sembuh. Sebab pakar sebut, kita terima. Itu tak batal. Tak batal. Tapi tengok tadilah pandangan siapa ambil. Kalau contoh sepanjang hari dia pengsan, batal. Di sisi siapa? Di sisi Imam Ramli. Sekalipun tak sengaja. Mudah ambil pandang Imam Ibn Hajar. Tak sengaja tu. Maka sekalipun yang jami'an nahar tidak batal. Yang ke-8, 9, 10 ar-riddah, murtad walaupun sekejap batal lah puasa. Al-haid walaupun sekejap, maknanya maghrib pukul 7, 6.57 datang haid, batal puasa dia. Wan nifas walaupun sekejap, 5 minit sebelum azan maghrib beranak, lepas tu keluar anak, dia sebut batal. Yang tadi habis dah. Ni siapa adik ambil ni? Adik ambil kat mana? Dia. Kakak. Ni adik ambil kat mana ni? Adik ni. Sekejap adik. Ni orang adik ambil. Sini. Ambil kat mana? Ada
Adik makan dia berhenti je, makan semua dek. Okey, sambung. Boleh? Jadi riddah, auzubillah, haid dan nifas walaupun sekejap, walaupun lahzah dalam sehari, dalam waktu siang lah batal puasa. Yang ke-11 beranak. Beranak ni walaupun beranak ni keluar anak ke, sama ada dengan Caesar ke, batal belaka. Walaupun yang keluar tu sekadar seketul darah ataupun seketul daging batal. Tak. Tapi dengan syarat seketul darah dan daging tu diberitahu oleh doktor pakar, itu ialah asal kepada kejadian anak Adam, belum sempurna gugur. Selesai dah tu 11 perkara yang membatalkan puasa. Kita baca pula tambihat. Tambihat ni semua penting-penting. Tambihat, Syekh sebut ada berapa tambihat ni? Ada 5, ada 6. Yang pertama, al-awwalu, saya baca mafhum kemudian masing-masing boleh rujuk balik semula. Jadi perkara yang pertama, tambih yang pertama apa dia? Wajib bagi mereka yang batal puasa dengan jima' pada siang bulan Ramadan 4 perkara. Yang pertama, wajib dia imsak. Contoh dia jima' pukul 10 pagi, batal dah puasa, batal. Lepas jima' tu, ataupun kita sebut selepas kamu masukkan ke kemaluan kamu dalam kemaluan isteri, batal dah puasa. Kamu terus kena cabut. Tak boleh selesaikan sampai habis. Terus kena cabut. Sebab bila kamu masuk dah batal. Bila batal wajib imsak. Apa imsak? Jangan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai ke maghrib. Jadi bila dah batal, terpaksa cabut tu kemaluan tu daripada kemaluan isteri. Sebab apa? Wajib kamu imsak. Boleh? Tak boleh berterusan dengan keadaan jima' tu. Tak boleh. Tu. Sampai ke maghrib. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau jima' kali kedua, jima' kali ketiga, selepas tu makan pula, minum pula, semua tu mendatangkan dosa belaka. Yang kedua, qada'us shaum. Fauran, wajib qada' segera, maknanya 2 Syawal dah kena qada' puasa. 2 Syawal dah kena qada' puasa. Lambatkan qada' puasa dengan sengaja, dosa. Puasa akhir Syawal, dosa. Lambatkan tu, dosa. Setiap hari lambat tu, dosa. Kafarah, bayar kafarah. Dia akan datang cerita nanti. Ta'zir kalau tak taubat, wajib ta'zir lah. Siapa nak ta'zir? Pemimpin. Ni kalau pemimpin tahulah. Contoh dia tu ikrar depan qadi ke, yang dia tu jima' pada siang bulan Ramadan, jadi pemimpin bagi denda sikit lah. Sepatutnya ikutlah denda yang bagi dia sedar. Kalau orang kaya tak payah denda dengan duit, denda dengan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dia ke, yang menyebabkan dia malu, dia tak kembali kepada bersetubuh pada siang bulan Ramadan ke, gitu. Okey, seterusnya kita sebut wa innama yujibul jima' al-kafarata bi syurutin tis'ah. Allah Rabbi. Okey. Fatih kau ni sebenarnya. Bagi tadi kelas Quran 2 jam, lepas tu 4 jam straight kelas. Sepatutnya 3 je. Lepas tu cuma je ganti satu masa. Tapi tak apa, benda kita minat tak ada masalah kan. Letih ni. Allah. Boleh? Okey. Jadi bila seseorang tu jima' pada siang bulan Ramadan, dan jima' tu membatalkan puasa. Bila batal puasa Ustaz dengan jima'? Tengok balik tadi syarat-syarat dia. Maka wajib bagi dia 4 perkara tadilah. Imsak baqiyatan nahar, qada'u shaumin fauran, al-kafarah wa ta'zir. Okey. Kemudian kafarah tu, yang nombor 3 tu, diwajibkan dengan 9 syarat. Gugur salah satu syarat, maka tak wajib kafarah. Apa syarat dia? Yang pertama, mesti jima' itu merosakkan puasa. Kalau jima' itu tidak merosakkan puasa, maka tak wajib kafarah. Contohnya apa? Seseorang tu bersetubuh pada siang bulan Ramadan dalam keadaan tak sedar itu Ramadan. Lupa itu Ramadan. Setubuh dengan bini sekali, 2 kali. Maka kita sebut itu tidak membatalkan puasa. Rezeki kamu lagi tu. Tak batal puasa, maka tak wajib kafarah. Ataupun jahilin ma'zur. Dia tahu orang baru peluk Islam. Puasa maknanya tak boleh makan, tak boleh minum. Tak tahu yang tak boleh jima'. Tak ada belajar, tok guru mati. Contoh tok guru masuk dalam hutan ke dakwah, tak ada belajar, tok guru mati. Betul, tak ada tok guru lain masuklah mengajar situ. Dia pun nak keluar cari ilmu kat luar pun tak ada, tak mampu. Tak.
Maka tubuh kawan tu dalam sebulan tu ada 3-4 kali, 3-4 hari tak batal puasa. Bila tak batal puasa, maka tak wajiblah kafarah. Cuma janganlah buat lupa, buat jahil. Yang tu batal, yang tu wajib kafarah. Yang kedua, mesti jima' tu berlaku pada Ramadan lah. Kalau jima' tu berlaku pada puasa Isnin Khamis, tak ada masalah. Batal puasa, cuma tak wajib kafarah. Ataupun jima' berlaku pada puasa qada' Ramadan, juga tidak wajib kafarah. Puasa batal tapi tak wajib kafarah. Jadi ta'ziman lisyahr, kita nak memulihkan Ramadan tu, hukum jadi berat. Ketiga, mesti puasa yang dirasakan puasa sendiri. Maka kalau puasa yang dirasakan tu puasa orang lain, maka tak wajib kafarah. Gambaran lagu mana suami musafir. Jadi suami tak puasa lah. Sebab musafir boleh buka dengan syarat kan, kita dah bincang. Lepas tu dia setubuh bini dia. Bini dia tak musafir, bini dia duduk satu tempat menetap, dia musafir 3 hari contoh. Dia setubuh bini dia, dia telah merosakkan puasa siapa? Puasa bini dia. Puasa dia tak rosak sebab memang tak puasa lah. Tak, yang tu tak batal jugalah. Tidak wajib kafarah. Sebab apa? Dia merosakkan puasa orang lain, bukan puasa dirinya sendiri. Okey, yang keempat, mesti yang rosak itu mesti perkara yang merosakkan puasa itu satu, iaitu jima' je. Puasa jima'. Jadi batal dengan jima'. Tapi kalau batal dengan jima' dan makan secara serentak, kat mulut ada makanan, kat bawah jima'. Jadi bila dia makan nasi, dalam masa yang sama masuk ke dalam kemaluan. Jadi berlakunya perkara yang membatalkan puasa, 2 perkara serentak. Maka kita sebut tak wajib bayar kafarah. Batal puasa batal, cuma tak wajib bayar kafarah. Betul lah lagi kalau makan dulu lepas tu baru jima'. Yang tu lagi dah tak wajib bayar kafarah. Boleh? Cuma benda-benda gini ni kalau boleh elak ajar orang awam, elak lah. Ataupun ajar pun pesan lah. Ni bukan helah untuk kita bermudah-mudah. Kan orang awam ni dia ambil, kita nak ajar supaya jangan buat, lepas tu supaya ada kafarah. Dia tengok, molek kot ustaz ajar ni. Jadi dia mengelak daripada kafarah, dia makan dulu lepas tu jima'. Pandai-pandai lah tu. Yang kelima, hendaklah orang yang bersetubuh tu kekal menjadi orang yang berkeahlian untuk berpuasa sampailah maghrib. Dalam takbir yang lain disebut apa dia? Mesti seseorang tu merosakkan puasanya sehari semalam, sehari secara sempurna. Jadi kalau mereka yang jima' pukul 9, pukul 12 tengah hari gila. Bila gila hilang keahlian untuk berpuasa. Ataupun tengah hari mati, bila mati hilang keahlian untuk berpuasa. Jadi seolah-olah dia tu tidak merosakkan sehari semalam. Dia hanya merosakkan puasanya pada pukul 9 sampai ke waktu dia mula mati, ataupun sehinggalah waktu dia mula gila. Daripada waktu dia gila sampai maghrib, daripada waktu dia mati sampai maghrib, yang tu dia tidak berkeahlian untuk berpuasa. Jadi tak ada kita sebut dia merosakkan keseluruhan hari itu dengan jima', tak. Malah yang rosak sikit je, daripada waktu dia jima' sampai pukul 12 tadi tu. Yang lain tu ustaz, bukan batal juga. Memanglah batal, memanglah tak sah dah puasa tu. Sebab puasa ni boleh sah separuh, lepas tu tak sah separuh. Cumanya ulama tengok pada sudut dia tidak berkeahlian dah nak puasa tu sebab dia mati ataupun sebab dia gila. Jadi yang dirosakkan tu bukan sehari semalam sebenarnya. Maka tak wajib juga kafarah kalau orang tu mati ataupun gila selepas jima'. Yang penting berlaku siang lah, gila dan mabuk, gila dan apa nama tadi, mati tu waktu siang lah, selepas jima'. Yang keenam, mesti yang dirosakkan itu, puasa yang dirosakkan itu ialah puasa Ramadan secara yakin. Jadi kalau yang dirosakkan itu qada Ramadan, maka tak wajib kafarah sebab bukan adat Ramadan, malah qada. Ataupun daripada adat Ramadan tunailah.
Ramadan tunai. Maknanya memang bulan Ramadan dia jima. Cumanya apa? Cuma tidak yakin. Tidak yakin tu Ramadan. Contohnya apa? Dia puasa dalam keadaan ijtihad. Duduk dalam penjara contoh. Suami isteri dalam satu penjara. Tak. Masing-masing ijtihad, maka kata esok Ramadan. Jadi dia puasa Ramadan tu dengan ijtihad. Dia jima hari tu, tak batal batal puasa tapi tak wajib kafarah. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat walam yatahaqqaq annahu min Ramadan. Selepas dia jima tu, hari yang dia mula puasa tu dan hari yang dia jima tu, selepas dia keluar penjara, tidak confirm hari tu ialah hari memang Ramadan. Kalau dia keluar penjara, tiba-tiba orang cakap memang hari yang start kamu puasa dalam penjara, itulah Ramadan, itulah kami start puasa di luar. Ketika itu wajib juga kafarah. Ataupun orang yang puasa hari syak. Hari syak ni haram puasa, tapi ada setengah keadaan wajib puasa, harus puasa. Tak. Jadi dia puasa hari tu. Tak. Atas nama Yaumus Syak. Atas nama Yaumus Syak. Contohnya dia puasa Yaumus Syak tu atas alasan qada Ramadan sebagai contoh. Tiba-tiba Yaumus Syak itu confirm satu Ramadan. Jadi dia tersilap lah. Sebenarnya itu bukan 30 Syaban, itu dah satu Ramadan. Tapi dah batal dah tadi pagi tadi jima tadi. Jadi kalau ikut hakikat dia membatalkan puasa Ramadan. Betul? Tapi disebabkan tak yakin puasa Ramadan, malah yang dibatalkan itu ialah puasa Yaumus Syak. Yang dia agak Yaumus Syak. Tapi dia puasa tu atas alasan qada Ramadan dan sebagainya, maka tak batal. Faham tak? Allah. Okey, sebab yang ketujuh, syarat yang ketujuh untuk wajibkan kafarah, mesti dia berdosa dengan jima' tu. Kalau dia membatalkan puasa dengan jima' tapi tak berdosa, contoh budak kecil. Jima', berdosa tak? Tak berdosa. Puasa batal tapi tak berdosa, maka tak wajib kafarah. Budak kecil ni mana? Budak yang belum balik tapi dah kahwin. Begitu juga budak orang yang musafir, orang yang sakit kalau bersetubuh dengan niat ambil keringanan daripada syarak. Jadi orang musafir tak wajib puasa, orang sakit tak wajib puasa. Tak, bila tak wajib puasa dia kata nasi tak ada, bini ada sebelah. Tak, makan bini, dia jimuk bini dia dengan niat ambil keringanan daripada syarak. Syarak izin dia berbuka. Boleh. Berdosa tak? Tak berdosa. Jadi jimuk tu tidak menyebabkan dia berdosa, maka tak wajib kafarah. Mesti jimuk tu menyebabkan dia berdosa, baru wajib kafarah. Ke-8 ayakuna semuhu bihi li ajli saum. Hendaklah dosa itu disebabkan, hendaklah dosa dia disebabkan jima' tu disebabkan puasa. Boleh. Terkeluar daripadanya orang yang apa? Orang yang ni apa maksudnya? Ayakuna semuhu, hendaklah dosa dia, dosa seseorang tu bihi ay bil jima' li ajli saum. Syarat yang ke-8 ni, hendaklah seseorang tu berdosa disebabkan jima' oleh kerana Ramadan. Maka bi khilafi ma idza kana ismu la li ajli saum. Berbeza kalau seseorang tu dapat dosa sebab jima' tapi bukan disebabkan Ramadan. Contohnya musafir. Orang yang musafir boleh buka, boleh berbuka. Syarat bagi dia buka tak? Bagi. Jadi kalau dia makan nasi, berdosa tak? Tak berdosa. Cumanya si musafir ni dalam perjalanan dia berzina dia jima' lah. Okey, dia berdosa tak? Berdosa lah. Tapi adakah dosa tu, dosa jima' tu disebabkan puasa? Tak. Dia tak dapat dosa disebabkan dia puasa, tapi disebabkan dia berzina. Sebab dia boleh membatalkan puasa. Orang yang musafir dengan kita sebut tak wajib puasa. Jadi dia nak buka puasa dengan makan ke, dengan minum ke, dengan jima', dah atas dia lah. Tak. Jadi kalau dia jima' bini dia, kita sebut tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab memang kamu dibenarkan berbuka. Okey, sekarang ni dia tak jima' bini dia, dia jima' orang lain, orang yang asing. Kita sebut dia berdosa.
Tapi adakah dosa tu li ajli saum? La. Bukan li ajli saum. Jima' tu berdosa sebab tu zina. Bukan li ajli saum. Sebab apa di sana ada gambaran yang jima' dan tak berdosa. Sedangkan dalam bulan Ramadan, contoh dia jima' bini dia, tak berdosa. Boleh. Atau baca lah tu pening dah kawan pun. Ngantuk lah. Boleh jadi kat situ pun ada tulis jelas tu. Awalam yanwi tarakhusam bi iftarih fa innahu la ya'sam bihi li ajli as-saum. Ataupun seseorang tu musafir tak pasal dia bersetubuh dengan isteri dia. Bila dia bersetubuh dengan isteri dia tu, dia tidak niat mengambil keringanan daripada syarak. Maknanya aku berbuka ni sebab syarak izin, maka aku buka. Cuma aku buka lain sikit, aku buka dengan bini aku, setubuh dengan bini. Dia tak niat tu, tak niat berbuka tu sebab mengambil keringanan daripada syarak. Dia berdosa tak? Berdosa. Tapi sebab apa? Dosa dia dengan jima' tu bukan disebabkan puasa, tapi disebabkan apa? Disebab dia tidak ambil niat tarakhus. Kalau dia niat tarakhus, maka kita sebut tak berdosa pun. Maka tak wajib bayar kafarah. Nombor 9, ada musyubhah, tidak ada syubhah lah. Kalau ada syubhah, contoh seseorang tu Zaid, contoh dia sangka malam masih kekal. Malam lagi ni. Tak. Jam pula silap. Tunjuk 5.30. Padahal pukul 8.30 dah. Dia pun tak buka lansir. Jadi dia bersetubuh dengan bini dia. Lepas bersetubuh tu baru tengok lansir. Allah, siang dah. Tengok jam kat luar, Allah, pukul 12 tengah hari dah rupanya. Maka batal. Puasanya batal lah. Cuma wajib bayar kafarah tidak, sebab apa? Wujudnya syubhah. Boleh? Ataupun orang yang makan secara tidak sengaja. Zaid tadi makan secara tak sengaja. Batal tak puasa? Tak batal sebab tak sengaja. Boleh? Tapi dia ni sebab dia jahil, dia kata, aku makan lah, makan ni batal puasa. Dia anggap batal. Lepas dia anggap batal tu, dia jimuk bini dia. Dah batal. Batal jimuk bini dia pula. Perut kenyang dah. Nak kenyangkan nafsu pula. Bila dia jimuk bini dia tu, tak? Kita sebut batal lah puasa tu. Tak perlu kita sebut batal, sebab batal dah sebab makan tadi. Tak. Cumanya nak bincang kafarah, wajib kafarah tak? Tak wajib kafarah. Tak. Makan tadi tak batal puasa. Makan tadi sepatutnya tak batal puasa, tapi dia sangka batal puasa. Bila dia sangka batal puasa, dia kata, alah batal puasa, aku jimuk bini. Dia pun jimuk bini dia, kita sebut tak wajib bayar kafarah walaupun batal. Dia batal dengan apa? Adakah dengan makan? Tak, sebab dia lupa makan tadi. Dia makan secara terlupa. Dia batal sebab jimuk ni. Dia batal sebab jimuk. Cumanya wajib kafarah tidak, sebab apa? Wujud syubhah. Syubhah tu, kejahilan tu. Okey. Kalau cukup 9 syarat ni, maka wajiblah kafarah. Siapa yang kena bayar kafarah? Lelaki. Orang yang mendatangi. Kalau suami isteri, suamilah. Walaupun isteri tu yang datang kat suami. Sebab apa? Isteri akan batal dengan apa? Dengan tadi dukhul ainin fi dukhul ainin tadi. Perkara yang pertama yang membatalkan puasa, dia tak batal dengan jima' isteri ni. Jadi yang batal dengan jima' suamilah. Kafarah wajib kat atas orang yang batal dengan jima' ni, bukan batal dengan jima' ni. Tak, maka tak wajib kat atas isteri. Faham tu? Kalau lelaki dengan lelaki, maka yang waqi', yang mendatangi. Contoh lelaki A mendatangi dubur lelaki B. Tak, maka yang mendatangi itu wajib kafarah. Yang didatangi tak wajib kafarah. Faham tu? Watak tu sama ada watak syubhah, nikah, zina dan sebagainya. Kalau kita sebut wajib dengan cukup 9 syarat di atas, maka yang wajib bayar kafarah al-wati'. Apa kafarah? Sikit lagi tak? Ada 3. Yang pertama, bebaskan hamba. Raqabah tu hamba lah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mesti beriman. Lepas tu mesti selamat daripada apa? Mudarat.
daripada aib yang menyebabkan dia tak boleh kerja. Contoh tangan kudung, kaki kudung, yang tu tak boleh dibebaskan. Kalau dibebaskan juga tidak memadai. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Kita bebaskan hamba ni supaya hamba tu boleh berdikari. Ni kita bebaskan hamba yang patuh tangan, patuh kaki. Lepas dia dibebaskan, lagi apa ke dana kawan tu. Sebelum ni hidup kita sekurang-kurangnya boleh makan minum terjaga. Dibebaskan tak ada cari duit. Dah tangan patuh, semua patuh. Maka mesti kita bebaskan yang molek, yang comel. Dalam ni lah, dalam bab ni. Dalam saya saja nak bebaskan, ikut umum nak bebaskan hamba lagu mana pun. Jadi tak boleh kita bebaskan perempuan hamba yang kafir. Tak boleh juga kita bebaskan hamba yang ada aib. Kalau tidak ada raqabah. Kalau tidak ada raqabah. Macam hari ni tak ada raqabah lah, tidak ada hamba, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut lagu mana start? Kalau kita start daripada awal contoh apa? Kalau kita start daripada awal bulan Islam, maka habis bulan Islam tu, habiskan bulan Islam yang kedua. Tak kisah 29 ke 30 hari ke 30 hari, tak kisah. Ataupun 29 30 hari ataupun 30 hari 29, tak kisah. Yang penting start awal bulan, habis akhir bulan, start awal bulan, habis akhir bulan, berturut-turut 2 bulan. Berturut-turut 2 bulan. Kalau tak berturut-turut, kalau tak berturut-turut, contoh kita start puasa pada tengah bulan. Contoh 20 hari bulan start puasa. 20 sampai 30, 10 hari. Lepas tu sebulan kita puasa. Bulan seterusnya tu sebulan lah. Bulan yang ketiga kita cukupkan 30 hari. Mana kalau bulan pertama kita buat 10, bulan ketiga 20. Kalau bulan pertama 5, bulan ketiga 25. Gitu. Faham betul? Dan kena ingatlah 2 bulan berturut-turut ni tidak termasuk puasa yang dia kena qada. Tadi dia batalkan Ramadan dengan jima'. Yang tu kena qada tu. Yang tu tak termasuk 2 bulan ni. Boleh? Okey. Ni kalau sengaja tak puasa ataupun tak sengaja sebab sakit maka tak puasa, maka kita sebut kena start pada awal balik. Dia puasa sebulan, lepas tu tak puasa sehari. Sebab apa? Sakit. Start pada awal balik daripada hari pertama. Siapa suruh jima'? Yang kedua apa? Kalau tak mampu juga untuk puasa 2 bulan berturut-turut, kalau dia tak mampu puasa, ataupun dia sebut saya mampu puasa tapi tak berturut-turut, maka ketika itu wajib bagi dia memberi milik kepada 60 orang fakir miskin. Fakir ataupun miskin, setiap orang tu 1 mud daripada makanan asasi, dengan niat kafarah lah. Bukan maksud tat'im kat sini maksud bagi makan. Jangan faham gitu, salah. Contohnya Zaid panggil 60 orang fakir miskin makan tengah hari di rumah dia. Itu tak memadai. Bukan bagi makan, bagi milik. Bagi milik, bukan bagi makan, bukan panggil makan. Bagi milik, secupak bagi milik. Yang seterusnya fa'in ajaza anil itqi. Kalau tak mampu juga untuk bebaskan hamba, tak mampu puasa, tak mampu belaka, maka adakah gugur? Kita sebut tanggungjawab tu kekal di atas bahu kamu. Maknanya apa? Nanti kalau kamu mampu 3-3, kamu kena start daripada awal. Bebaskan hamba. Kalau lepas ni mampu nombor 2 dan nombor 3, maka buat nombor 2. Ataupun lepas ni mampu nombor 3, start nombor 1 dengan 2 tak mampu, maka buat nombor 3. Jadi kalau mampu 3-3, lepas ni buat nombor 1 dulu. Ataupun mampu 2 dengan 3, 2. Kalau tak mampu 2, 3, yang mampu ialah yang ketiga, maka buat yang ketiga tu. Boleh? Dia tak gugur. Ada sebahagian kata gugur. At-tambih husani, wailah. At-tambih husani. Tambih yang kedua apa? Siapa-siapa yang berbuka puasa selain daripada jima' lah, maka wajib dia imsak. Kalau sengaja buka tengah hari lapar nasi, makan nasi, sengaja buka, kita sebut bila masuk je sebiji nasi dalam perut, puasa batal, kamu wajib imsak. Tak boleh kamu sempurnakan makan, dan kamu tak boleh buat semua perkara yang membatalkan puasa sampai ke maghrib. Kalau kamu buat juga berdosa. Faham betul? Dan wajib qada segera, maknanya apa? Bila masuk 2 Syawal kena qada. Sebab apa? Kamu tinggal Ramadan dengan sengaja. Yang ketiga, at-tambihu tsalits, wajib imsak baqiyatin nahar, ke atas 4 golongan. 4 golongan ni wajib imsak. Yang pertama, orang yang lupa niat malam. Ni kalau dia tak niat ikut mazhab lain lah. Lupa niat malam, maka sehari semalam tu walaupun tidak dianggap sebagai puasa di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia kena imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat semua perkara yang membatalkan puasa. Itu imsak. Kalau buat juga berdosa. Yang nombor 2, orang yang
bangun pagi 30 Syaban dalam keadaan tidak puasa. Sedar-sedar satu Ramadan. Dia ingatkan yang musyak tu 30 Syaban tu 30 Syaban punya satu Ramadan. Bila dah sabit satu Ramadan wajib imsak sampai ke maghrib. Nombor 3. Orang tu Islam. Tak. Tengah hari dia kufur. Lepas kufur 5 minit masuk Islam balik. Bila masuk Islam balik wajib dia imsak daripada start dia masuk Islam balik sampai ke maghrib. Yang keempat, mereka yang sengaja berbuka tanpa keuzuran wajib dia imsak. Selesai. Selain wajib imsak, wajib qada lah. Itu zahir lah. Tambah yang keempat, sunat imsak bagi 7 golongan. Yang pertama, orang yang sakit dia tu sepanjang hari, 24 jam. Bila sakit dia 24 jam, dia pun tak niat malam sebab tahu dah esok sakit. Tak. Tapi sangkaan dia meleset. Dia waktu subuh tu sakit. Jadi dia kata doktor, mungkin dia doktor ataupun dia penuh ada pengalaman, dia kata ni sakit ni sepanjang hari ni. Jadi dia tak niat lah. Ini pun saya dah syarah dah dekat kitab saya lagi. Jadi ketika itu apa jadi? Dia tinggal niat. Sebab apa? Sebab subuh sakit. Dia sangka dia akan sakit sampai ke maghrib. Masuk pukul 10 pagi segar-bugar badan. Tapi dia tak niat tadi. Tak niat tak boleh dikatakan sah puasa tu. Nak kita sebut daripada start pukul 10 tu sampai ke maghrib. Sunat dia imsak. Boleh? Semula. Orang yang sakit sepanjang hari, kemudian dia tidak niat pada waktu malam, puasa dia sah tak? Kalau tak niat, tak sah. Kemudian waktu pukul 12 tiba-tiba segar badan, kita sebut sunat dia imsak. 12 sampai maghrib. Manakala nak makan nak minum boleh, tidak ada masalah, sunat imsak. Yang kedua, orang yang musafir dan bermukim pada athna'an nahar. Faham tak? Jadi saya nak ke Kelantan. Nak duduk berapa hari Kelantan? 10 hari. Mukim sana. Tak. Jadi saya keluar daripada tempat saya ni, daripada kawasan saya sebelum subuh. Maka boleh buka. Tengah jalan saya buka, makan nasi, makan mie, makan macam-macam makan lah. Pukul 3 petang sampai di Kelantan. Bila sampai Kelantan saya mukim sebab saya nak niat nak duduk 10 hari. Betul? Ketika itu sunat saya imsak daripada pukul 3 petang sampai ke maghrib. Nak makan boleh. Yang ketiga, orang yang hamil dan murdi' yang buka puasa sebab bimbang takut ke atas keselamatan diri ataupun ke atas anak-anak. Tak. Dia buka pukul 9 pagi. Sebab apa? Anak tak ada susu. Kena makan banyak sikit supaya banyak susu, anak sihat. Ataupun anak dalam perut muskil lah. Jadi kena makan, kena minum, bagi vitamin dan sebagainya supaya anak dalam perut segar bugar. Tu cerita dia. Tak. Pukul 9 dia buka. Boleh buka, syarat bagi dia buka. Masuk pukul 10. Tak. Sebab makan banyak, hilang dah dia punya apa? Dia punya ketakutan, kebimbangan ke atas kesihatan anak dan kesihatan baby dalam perut. Mana anak dia dah susu molek, kenyang. Anak dalam perut pun doktor sebut okey, good, sihat molek. Jadi hilang dah kebimbangan kat atas kesihatan anak tu. Dia dah batal puasa tak dimakan. Sunat bagi dia imsak sampai ke maghrib. Nak makan nak minum boleh, tidak ada masalah. Yang keempat, budak kecil kalau balik waktu tengah hari. Tengah hari ke pagi ikutlah. Jadi budak kecil tu bangun-bangun pagi puasa dia. Tak. Anak kita yang belum balik bangun-bangun pagi puasa. Pukul 12 tengah tak. Silap, salah masuk lorong semula. As-sabiyyu idza balagha asna'an nahar. Budak kecil kalau balik pada tengah hari. Budak kecil tu berpagi-pagi dalam keadaan tak puasa. Gitu. Pagi tu pukul 9 pagi teh ais dah. Dengan roti planta. Boleh. Teh ais dengan apa? Roti planta pagi tu. Pukul 12 tengah hari balik dengan umur lah. Dia balik dengan sebab cukup umur. Kita sebut sunat bagi dia imsak daripada pukul 12 sampai ke maghrib. Sunat tak wajib. Berbeza kalau budak kecil yang berpagi-pagi dalam keadaan puasa. Dia puasa. Niat malam, pagi tu dalam keadaan berpuasa. Lepas tu dia balik waktu tengah hari. Kita sebut orang lagu ni, budak lagu ni wajib sempurnakan puasa sampai ke maghrib.
Jadi bezakan antara budak yang berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa dan tidak berpuasa. Yang kelima, orang gila kalau sedar waktu tengah hari. Bangun bulan Ramadan, satu Ramadan gila. Tengah hari tu sihat molek. Sunat imsak sampai ke maghrib. Nak makan boleh. Nombor 6, kafir asli. Kafir ni 10 Ramadan masuk Islam pukul 9 pagi. Daripada 9 pagi sampai ke maghrib sunat imsak, tak wajib. Nombor 7, haid dan nufasa. Orang yang haid dan nifas. Pukul 9 haid, pukul 10 haid, pukul 11 pagi berhenti dah haid dan nifas. Maka daripada 11 pagi sampai ke maghrib apa dia? Sunat imsak, tak wajib imsak. Nak makan nak minum boleh. Tambah yang kelima, beza antara sakit dan juga safar dalam bab siam. Apa beza dia? Sakit ni kita puasa, pukul 12 sakit, kita boleh buka. Tapi berbeza dengan safar. Kita bangun pagi dalam keadaan kita bukan musafir. Pukul 8 pagi kita masih duduk di rumah. Pukul 10 pagi kita gerak ke KL. Tak. Jadi baru datang safar tu kepada kita pada pukul 10 pagi. Boleh buka tak boleh buka. Melainkan kalau datang balik sakit. Datang perkara lain yang nama dia sakit. Contoh dalam perjalanan tu tiba-tiba sakit. Boleh buka tapi bukan atas nama safar. Atas nama sakit. Nombor at-tambih. Tambih yang ke-6, siapa yang ni penting ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allah mana? Barang siapa yang tertinggal Ramadan, lepas tu tak ada qada mati. Maka kita sebut ada dua perincian. Yang pertama, tinggal Ramadan tanpa uzur. Maknanya 10 Ramadan dia buka puasa dengan sengaja. Dengan sengaja tanpa uzur. Kita sebut wajib qada. Wajib qada. Siapa nak qada untuk dia? Kawan tu mati dah. Kita sebut bila wajib qada, maka gini. Sama ada wali diberi pilihan. Sama ada kamu keluarkan, tak apa sikit nak habis dah. Sama ada kamu keluarkan apa? Kamu keluarkan apa nama? Satu mud bagi setiap cupak yang dia tinggal. Tak, contoh dia tinggal sehari tadi kan? Maka wali keluarkan satu mud. Satu mud tu duit dapat daripada mana? Daripada harta peninggalan si mati. Tak. Kalau kamu tak nak keluarkan duit daripada harta peninggalan si mati, wajib kamu puasa sehari untuk cover cover sehari Ramadan yang telah ditinggalkan oleh si mati. Boleh. Jadi kalau Ramadan ditinggalkan dengan sengaja, tak, kemudian mati sebelum sempat qada, maka kita sebut wajib diqada, wajib diganti. Apa maksud wajib diganti? Wali diberi pilihan untuk bayar satu mud daripada harta peninggalan si mati kepada orang fakir miskin, ataupun kalau dia tak nak bayar, maka wajib dia puasa. Satu. Yang kedua, kalau tinggal secara uzur, contoh sakit pada 10 Ramadan, dia pun tak puasa 10 Ramadan, boleh. Maka kita sebut ada dua perincian. Kalau dia tak sempat nak qada, contohnya apa? Masuk 2 Syawal, dia nak qada tapi tak nak qada mati dulu. Jadi dia sempat nak qada tak? Tak sempat lah. 1 Syawal tak boleh nak qada. Nak qada 2 Syawal. Tak, tapi dah mati. Nak qada lah ke mana? Tak sempat nak qada. Tinggal tadi sengaja tak sebab sakit. Maka kita sebut tak wajib apa-apa buat. Qada puasa pun tak wajib. Bayar kafarah, bayar apa? Satu mud pun tak wajib. Yang kedua, kalau mampu kalau mampu untuk qada tapi tak qada juga, lepas tu mati. Orang tu tinggal 10 Ramadan sebab sakit. Lepas tu habis Syawal tu, habis Ramadan masuk Syawal kan. 2 Syawal boleh qada, boleh. 3 Syawal boleh. 4 Syawal boleh. 5 Syawal boleh. Tapi tak nak qada, sengaja lambatkan. 30 Syawal dia mati. Soalan, dia sempat tak nak qada? Boleh lah. Dia ada masa nak qada 2 Syawal tu sampai ke 30 Syawal. Tapi tak qada, 30 Syawal mati. Tak, maka ketika itu kita sebut wajib dia qada. Wajib qada untuk dia. Wajib qada untuk dia tu maksud dia apa tadi? Wali diberi pilihan sama ada nak puasa bagi pihak dia ataupun nak keluarkan satu mud daripada harta peninggalan dia. Wallahu a'lam bissawab. Faham tak? Mana kena faham molek ni. Boleh? Ni penting ni, orang tanya semua. Jadi wajib qada
pada beberapa keadaan dan tidak wajib qada pada beberapa keadaan, wallahu alam. InsyaAllah pada minggu depan kita baca al-i'tikaf. Habis bab i'tikaf kita masuk al-hajj wal umrah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar sekali lah tu, apa tu, takrirat sadidah tu supaya kefahaman lebih jelas. InsyaAllah dengar ni dengan takrirat, insyaAllah tamam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.